Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Fatimi Nasir melaporkan untuk Buletin Utama TV3. Menteri Kementerian Pengangkutan MOT telah mengeluarkan kenyataan kerajaan akan mewajibkan peraturan pemasangan kerusi keselamatan kanak-kanak dalam setiap kereta persendirian mulai pada tahun 2020. Kerusi keselamatan kanak-kanak merupakan alat yang penting bagi memastikan keselamatan kanak-kanak di dalam kenderaan. Ia membantu melindungi kanak-kanak semasa berlakunya kemalangan jalan raya dengan cara mengurangkan risiko kecederaan yang dialami oleh kanak-kanak tersebut. Penguatkuasaan kerusi keselamatan kanak-kanak bermula 1 Januari 2020. Kerajaan akan menguatkuasakan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak di dalam kereta persendirian. Kanak-kanak yang mempunyai ketinggian 135 cm ke bawah diwajibkan menggunakan kerusi keselamatan mengikut ketinggian dan berat badan berdasarkan peraturan UN R44 dan R129. Kerajaan sebelum ini mengumumkan penggunaan kerusi keselamatan di dalam kenderaan persendirian adalah bagi menyelamatkan bayi dan kanak-kanak daripada mengalami kecederaan serius atau kematian sekiranya berlaku kemalangan. Langkah baharu itu susulan statistik membimbangkan iaitu 1,559 kematian dicatatkan membabitkan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dari 2007 hingga 2017. Bagaimanapun, tiada saman akan dikeluarkan kepada ibu bapa yang gagal menggunakan kerusi keselamatan dalam tempoh 6 bulan pertama pelaksanaan yang bersifat mendidik terlebih dahulu. Tindakan saman akan dikenakan terhadap ibu bapa yang gagal menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak selepas tempoh 6 bulan pertama pelaksanaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, tindakan itu perlu dibuat bagi memastikan masyarakat sedar akan kepentingan penggunaan kerusi tersebut untuk menjamin keselamatan kanak-kanak. Apa? Kerusi keselamatan kanak-kanak kena pakai sekarang? Nampak gayanya kita kena beli kerusi keselamatan untuk anak-anak kita di dalam kereta. Mari kita belilah. Kita tengok yang disebabkan kita tidak boleh keluar rumah kerana mengikut peraturan PKP, kita boleh membeli kasih di atas talian. Okay, sebelum tu kita kena pilih kasih yang bersesuaian dengan anak kita. Kasih yang pertama, saya rasa kasih ini tidak sesuai dengan anak saya kerana anak saya berumur 3 tahun dan kasih ini tidak sama tinggi dengan ketinggian anak saya. Okay. Kasih yang kedua ini pula saya rasa sesuai dengan anak saya kerana anak saya kasih ini mengikut ketinggian anak saya dan kasih ini diluluskan oleh JPJ. Saya bercadang untuk membeli kasih ini dan meletak di dalam kereta untuk anak-anak saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nawati binti Muhammad Syazwan. Pada kali ini, saya ingin menerangkan bagaimana untuk memasang kasih di dalam kereta anda. Okey, di sini saya menyediakan 2 jenis kasih. Pada kasih di sebelah kiri saya adalah kasih yang khas untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 4 tahun. Manakala pada kasih yang
kedua di sebelah kanan saya adalah untuk kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke atas. Jom sama-sama kita lihat bagaimana cara pemasangan kasih. Pada kali ini saya nak menerangkan bagaimana untuk memasang kasih di dalam kereta anda. Kasih ini memerlukan bayi yang mempunyai berat 0 hingga 18 kg. Jika kasih ini menghadap pada hadapan, kanak-kanak mungkin akan berisiko untuk melambung ke hadapan. Oleh itu, posisi ini amatlah sesuai kepada kanak-kanak. Saya ingin menunjukkan cara pemasangan yang betul dan sesuai kepada bayi. Mula-mula anda perlu menarik tali pinggang kereta dengan cara yang betul dan kemas supaya tali pinggang kereta tidak tersekat. Balikkan kereta keselamatan kanak-kanak seperti ini supaya memudahkan anda untuk memasang kereta keselamatan kanak-kanak. Pertama, anda perlu meletakkan tali pinggang kereta seperti ini. Terbalikkan setelah anda meletak tali pinggang kereta di lubang kedua. Dengan besi ini, anda perlu mematikan di tempat yang telah disediakan dalam kereta anda. Kemudian, pada langkah seterusnya, anda perlu memasukkan tali pinggang kereta ke bahagian bawah kasih seperti ini dan memasukkan kasih di bahagian yang bertanda tali pinggang kereta. Anda perlu memasukkan dengan kemas. Kemudian tarik dan memasukkan di lubang yang sama di sebelah sini. Seperti ini. Kemaskan kasih anda. Bagi tali kanak-kanak ini boleh dilaraskan mengikut kesesuaian kanak-kanak. Tali ini boleh ditarik di belakang kasih dan di bawah kasih. Sebelum meletakkan kanak-kanak, anda perlu menyediakan ruang yang selesa kepada kanak-kanak seperti ini. Cara pemasangan kasih kepada bayi. Pertama, anda perlu memastikan tali pinggang kereta kanak-kanak tidak terlalu ketat kepada mereka. Kedua, satukan besi tali pinggang kereta kanak-kanak seperti ini dan masukkan ke dalam buckle seperti ini. Okey. Laraskan tali pinggang kereta kanak-kanak mengikut keselesaan kanak-kanak. Pastikan tangan kanak-kanak tidak terkepit seperti ini. Pastikan tangan kanak-kanak berada dalam keadaan yang selesa dan betul. Seperti ini. Laraskan tali pinggang kereta kanak-kanak mengikut kesesuaian kanak-kanak.
pastikan tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar kepada kanak-kanak untuk menjaga keselamatan diri kanak-kanak. Anda perlu memastikan tahap keselesaan kanak-kanak adalah lebih kurang 2 jari anda. Seperti ini. Tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Nur Syuhada Saifuddin. Pada kali ini kita akan menyentuh tentang kepentingan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak. Suka ataupun tidak, kita akan terlibat dengan kemalangan. Sama ada disebabkan oleh diri kita sendiri ataupun orang lain. Sesetengah pemandu berfikir bahawa mereka adalah pemandu yang berhemah kerana mereka menggunakan had laju yang telah ditetapkan dan tak pandu secara melulu. Ini adalah satu anggapan yang salah kerana orang lain boleh sahaja menyebabkan kita terlibat dengan kemalangan. Dalam situasi seperti ini, sudah tentu kita menginginkan yang terbaik untuk kanak-kanak. Caranya adalah dengan memastikan mereka duduk di dalam kerusi keselamatan khas ini. Bagi orang dewasa pula, mereka hendaklah memakai terlebih dahulu tali pinggang kereta sebelum memulakan perjalanan. Namun, bagi bayi dan kanak-kanak pula, tali pinggang kereta ini tidaklah berfungsi dengan baik kerana tubuh badan mereka yang masih kecil. Tambahan pula, tulang dan otot mereka juga masih lemah dan ini menyebabkan mereka mudah tercedera. Kemungkinan ini juga mengakibatkan mereka terpelanting ke hadapan. Sudah tentu, perkara sebegini tidak sama sekali kita inginkan. Oleh sebab itu, kerusi keselamatan ini direka khusus khas untuk bayi dan kanak-kanak. Ini juga bagi mengurangkan risiko kecederaan yang serius. Kerusi keselamatan ini melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah menjauhkan kanak-kanak daripada struktur badan kenderaan ketika kemalangan. Yang kedua adalah mengurangkan momentum pergerakan mereka dengan lebih terkawal. Dan yang ketiga adalah mengalihkan daya pada bahagian yang lebih kuat sekaligus mengurangkan risiko kecederaan. Saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang kesan akibat penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak dan juga kesan tidak menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak. Ini menjadi kewajipan bagi ibu bapa untuk menyediakan kerusi keselamatan bagi mengurangkan impak ketika berlakunya kemalangan. Seiring dengan lambakan kes kemalangan yang berlaku di mana kerap kali melibatkan tentang penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak. Penggunaan kerusi keselamatan dapat dilihat mampu memberi pelbagai manfaat kepada kanak-kanak ketika berada di dalam kenderaan. Akan tetapi, masih terdapat ibu bapa yang memandang perkara ini sebagai hal yang remeh dan tidak menjadi satu keperluan. Bapa berfikir dengan lebih mendalam tentang akibat yang akan menimpa anak-anak mereka ketika berlakunya sebarang kemalangan. Di sini, saya mempunyai sedikit info untuk diberikan kepada ibu bapa di luar sana tentang kesan penggunaan kerusi keselamatan dan juga kesan yang akan menimpa kanak-kanak akibat daripada ibu bapa yang masih memandang remeh tentang hal kerusi keselamatan. Seperti yang anda dapat lihat, teddy bear yang tidak diikat dengan kemas pada kerusi keselamatan khas terpelanting ke depan dengan kuat melanggar bahagian penyanda tempat duduk hadapan dengan daya yang juga kuat. Bayangkan jika teddy bear ini duduk di tengah atau lebih buruk duduk di kerusi hadapan, ia akan terpelanting dan menghentam papan pemuka dan tidak mustahil terkeluar daripada cermin hadapan.
Sekarang kita bandingkan keadaannya dengan teddy bear yang diletakkan dengan kemas dalam kerusi keselamatan. Talim ini memegang tubuhnya dengan ketat dan mengurangkan impak yang terhasil. Bagi ibu bapa yang mementingkan keselamatan anak-anak, kerusi keselamatan merupakan suatu kewajipan dan bukannya satu pilihan. Janganlah disebabkan ibu bapa merasakan kerusi keselamatan bukannya hal yang perlu untuk keselamatan, nyawa si kecil terkorban. Ingatlah bab kata pepatah, nasi sudah jadi bubur, tiada gunanya lagi. Semoga info yang disampaikan ini dapat membuka mata para ibu bapa tentang kepentingan penggunaan kerusi keselamatan terhadap keselamatan kanak-kanak ketika berada di dalam kenderaan. Secara keseluruhannya, dapatlah saya simpulkan bahawa keselamatan kanak-kanak ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kanak-kanak akan sentiasa berada dalam persekitaran yang selamat sekiranya wujud kerjasama di antara ibu bapa untuk mengambil berat tentang keselamatan kanak-kanak semasa berada di dalam kereta. Namun didapati kerana kesibukan ibu bapa untuk mengejar masa, ada kalanya ibu bapa cuai dengan keperluan keselamatan kanak-kanak semasa mereka berada di dalam kereta. Seterusnya, keselamatan kanak-kanak dari aspek persekitaran kondusif. Jaminan keselamatan dari segi penderaan, pengabaian adalah tanggungjawab daripada kita semua seperti ibu bapa, pengasuh di taska dan tadika. Justru itu, semua pihak perlu mempunyai kesedaran berkaitan keselamatan kanak-kanak dan perlu melaksanakan peranan masing-masing dalam memastikan keadaan kanak-kanak terjamin. Selain itu, pentingnya penggunaan tempat duduk kanak-kanak ini telah diakui ke semua negara. Malahan, terdapat beberapa negara yang telah melarang kanak-kanak balik daripada hospital kerana mereka tidak menyediakan tempat duduk kanak-kanak. Tambahan lagi, tempat duduk kanak-kanak ini adalah peralatan baru di Malaysia. Nampaknya, kesemua rakyat belum biasa menggunakan tempat duduk kanak-kanak tersebut. Masih ramai ibu bapa yang memilih jalan untuk menahan anaknya semasa memandu kereta. Alasan yang diberi kerana mereka tidak mahu mendengar anaknya merengek-rengek. Sebenarnya, jika ibu bapa membiasakan kanak-kanak untuk duduk di tempat duduknya dari awal, mereka akan biasa dan tidak merengek-rengek lagi. Lagipun, semuanya demi keselamatan kanak-kanak juga. Jadi, tempat duduk kanak-kanak ini boleh selamatkan nyawa kanak-kanak secara dari awal lagi. Apa lagi yang lebih buruk daripada hilang nyawa kanak-kanak kerana tidak meletakkan kanak-kanak tersebut di tempat yang telah disediakan. Kerana kecuaian ibu bapa yang tidak menitikkan berat tentang keselamatan kanak-kanak. Apapun nyawa itu adalah milik Allah. Dan kita sebagai manusia perlulah berusaha dulu, berdoa dan tawakal. Sekian, terima kasih. Mommy, please help me, please. Please unbuckle my seatbelt. I don't like the safety seat. I want to get out of here. Baby, baby, sit up straight. Please keep sitting in your seat. Look what mommy brought for you. Wow, my Ellen! Don't worry, she will stay with you. Here comes a curve. Don't worry, your seat will keep you safe. Mommy, please help me, please. Please unbuckle my seatbelt. I don't like the safety seat. I want to get out of it. Baby, baby, sit up straight. Please keep sitting in your seat. Look out the window. Is lot of ice cream there. Bumpy road coming. Oh, don't worry, your seat will keep you safe. Mommy, please help me, please. Please unbuckle my seat back. I don't like the safety seat. I want to get out it. Baby, baby, sit up straight. Please keep sitting in your seat. How about play a game with me?
Oh, watch out!